Saya Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Noor, pemegang kad matrik yang bernombor D20192090930. Pada hari ini, saya dan rakan kumpulan saya akan membincangkan berkenaan dengan unit 7, iaitu Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian 7.2, iaitu Perancangan Pembangunan Pendidikan Berteraskan RMK. RMK ataupun nama lainnya RM, Rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia merupakan rancangan 5 tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Setiap RMK adalah perancangan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia dan biasanya dalam jangka masa 4 hingga ke 5 tahun sebelum ianya beralih kepada rancangan yang seterusnya. Terdapat 11 RMK yang telah diwujudkan oleh kerajaan Malaysia, di mana ianya bermula pada tahun 1966, iaitu RMK 1. Setiap RMK yang telah dibuat akan mempunyai objektif yang tersendiri. Sebagai contoh, RMK 5 adalah ke arah pendidikan tenaga mahir dan RMK 8 ke arah pembangunan akhlak dan moral. Rancangan Malaysia yang ke-90 adalah ke arah pengantarbangsaan pendidikan, iaitu di mana Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan PIPP, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, yang telah diguna pakai dari tahun 2006 sehingga 2010. Rancangan Malaysia yang ke-10 pula, kerajaan telah membawa pendidikan ke arah pendidikan holistik, iaitu di mana dengan memperkenalkan PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yang diguna pakai dari tahun 2011 sehingga 2025. Terdapat 3 gelombang dalam PPPM ini, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 sehingga 2015, iaitu bertujuan lebih memfokuskan bagi mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran asas. Gelombang kedua pula, iaitu pada tahun 2016 sehingga 2020, iaitu mempercepat peningkatan kemajuan sistem. Dan gelombang yang ketiga pula adalah 2021 sehingga tamatnya PPPM, iaitu 2025, iaitu ke arah kecemerlangan dan peningkatan keluasan operasi. Di dalam PPPM terdapat 11 anjakan, di mana 11 anjakan tersebut akan dijelaskan oleh sahabat saya dalam 7.3 dan 7.4 sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Muhammad Hakim bin Johan di 2019-2090-90909. Okey, hari ini saya akan menyampaikan maklumat tentang pendidikan Malaysia ke arah mana sebenarnya. Okey, kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai bentuk pendidikan, proses pendidikan dan matlamat pendidikan. Ayuh kita mendalami dan memahami apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia sebenarnya merupakan satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan juga bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, apakah tujuan usaha tersebut?
Usaha tersebut bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, kita akan masuk ke poin yang seterusnya, iaitu misi pendidikan. Misi pendidikan adalah membangun sistem pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Poin yang seterusnya adalah Wawasan 20. Seperti yang kita tahu, Wawasan 2020 ini dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 1991. Penekanan ini sangat penting bagi menilai pencapaian perancangan dan pelaksanaan kementerian selama hampir 30 tahun yang lalu. Semakin perlu dibuat segera sebagai persediaan sebuah negara maju pada 2020. Dan menurut Wawasan 2020 ini, Malaysia menjadi sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri dan Malaysia perlu menghadapi 9 cabaran. 9 cabaran itu saya akan kemukakan, iaitu yang pertama, membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai etnik. Jadi kita perlulah bersatu padu untuk mencapai Malaysia yang mempunyai keharmonian. Dan seterusnya adalah melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri. Yang ketiga, membangunkan masyarakat demokratis yang matang. Keempat, membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaannya. Dan yang kelima, mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Ini amat penting kepada masyarakat zaman sekarang, ya. Yang keenam, membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat berbudi dan budaya penyayang. Yang ke-8, menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya. Dan yang ke-9, mewujudkan masyarakat yang makmur. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zaini dan rakan-rakan. Saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fuzi, pemegang kad matrik D2019090932 akan menerangkan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Saya akan menerangkan misi dan matlamat PIPP. Misi PIPP ialah merintis pembaharuan satu misi nasional. Matlamat PIPP adalah menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua lapisan masyarakat yang adil dan saksama, untuk memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang sehingga ke tahap lebih tinggi. Okey, saya akan menerangkan tentang teras strategik PIPP. Teras yang pertama ialah untuk membina negara bangsa. Fokusnya adalah untuk membangunkan warga negara di awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara. Pelaksanaannya ialah memperkasakan bahasa Melayu, meningkatkan disiplin murid, dan menggiatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau nama khasnya harimau. Sebagai contoh, penyertaan murid daripada pelbagai kaum bagi aktiviti kurikulum dapat meningkatkan semangat perpaduan kaum di antara murid. Teras yang kedua ialah membangunkan modal insan. Fokusnya adalah kepada sistem nilai, aspek disiplin, sasiah, akhlak dan jati diri murid. Teras ini juga berhasrat melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta keboleh pasaran. Pelaksanaannya ialah menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin murid serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Contoh pelaksanaannya meliputi penyediaan profil murid untuk mengenal pasti tahap penguasaannya. Teras yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan supaya menjadi pilihan masyarakat. Pelaksanaannya, sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan TMK akan disediakan. Sekolah akan dibekalkan guru terlatih mengikut option serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Sebagai contohnya, guru terlatih mencukupi mengikut option terutama di luar bandar dan pedalaman. Teras yang keempat, merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, kaum,
jantina, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan murid. Pelaksanaannya membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan di luar bandar Sabah dan Sarawak dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard yang minimum. Sebagai contoh, definisi bandar dan luar bandar perlu dikaji semula dengan mengambil kira kedudukan sekolah berasrama penuh SPP. Teras yang kelima, memartabatkan profesi keguruan. Fokusnya ialah memastikan profesi ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya ialah menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. Contoh pelaksanaannya, allowance khas kepada guru berdasarkan performance base. Teras yang terakhir, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Fokusnya ialah memastikan institusi pendidikan di Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Pelaksanaannya ialah membentuk sekolah kluster kecemerlangan SKK berasaskan akademik kurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus. Contoh pelaksanaannya, semua pengetua atau guru besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80% sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fakrushi Syakirin Mehmet Izzuan. Saya pemegang kad matrik di 2019-09-0922. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013 sehingga 2025. Okey, apakah sebenarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini dan apakah tujuannya? Sebenarnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini ianya merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melonjakkan sistem pendidikan Malaysia ke dalam kelompok negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia. Sebenarnya, PPPM ini ianya untuk kita menaik taraf sistem pendidikan negara ini supaya ianya menjadi sistem pendidikan yang terbaik dan berada di peringkat antarabangsa. Okey, baiklah. Saya teruskan. Jika saya sebagai seorang guru di sekolah, bagaimanakah cara saya untuk melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini dengan jayanya? Okey, sebenarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini ataupun PPPM ini ianya mempunyai 11 anjakan. Tetapi saya akan menerangkan hanya 3 sahaja. Yang pertamanya ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Bagaimanakah kita nak melahirkan rakyat yang menghayati nilai ini? Okey, yang pertama, kita perlu mengukuhkan pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang pada tahun 2017. Seterusnya, kita perlu mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudahkan cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan juga sosioekonomi. Seterusnya, kita perlu memperkukuhkan pendidikan civic dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang 2017. Dan akhir sekali, kita perlu mengembangkan potensi murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan pernyataan murid dalam satu sukat, satu kelab dan satu badan beruniform. Itu adalah anjakan yang pertama. Dan anjakan yang kedua ialah kita perlu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang pertamanya ialah kriteria pemilihan pengetua ataupun guru besar berasaskan kompetensi dan pengukuhan proses perancangan pergantian bagi pengetua ataupun guru besar mulai 2013. Dan kita perlu melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua ataupun guru besar mulai 2013 dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan co-kurikulum
serta accountability terhadap keberhasilan murid. Baiklah, itulah anjakan yang kedua. Dan anjakan yang ketiga, yang terakhir pula adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okey, bagaimanakah kita nak menjalankan anjakan ini? Ialah dengan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui satu bestari net bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013. Dan seterusnya, kita perlu memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan ke diri untuk meningkatkan kapasiti dari pembelajaran lebih khusus. Seterusnya, kita perlu menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal.